Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Firdaus bin Baharudin daripada kelas PS3 T211 akan membentangkan tentang perancangan pengajaran harian yang telah saya hasilkan bagi subjek untuk PRKA 3012 yang dikendalikan oleh pensyarah kami iaitu Ustaz Muaz bin Muhammad. Jadi saya akan teruskan dengan RPH yang telah dihasilkan iaitu rancangan pengajaran harian pendidikan Islam tahun 4, iaitu yang pertama adalah mata pelajarannya adalah pendidikan Islam dalam bidang akhlak. Kelasnya adalah nama kelas adalah 4 Uranus. Tarikh dan hari yang dipilih adalah 10 Ogos 2022 Masihi, 12 Muharram iaitu hari Rabu. Masanya adalah 10.30 hingga 11 pagi iaitu selama 30 minit. Jadi bilangan murid yang ada dalam kelas tu adalah 20 orang iaitu sebanyak 10 orang lelaki dan juga 10 orang perempuan. Tajuknya adalah mari beriadah dalam bidang akhlak. Jadi pengetahuan yang sedia adalah murid ada pengetahuan asas cara bersukan dengan teknik yang betul. Jadi standard kandungan mengikut DSKT Dokumen Standard Kurikulum dan juga Pentaksiran iaitu 6.2 merumus adab beriadah yang menepati syarak dan mengamalkannya dalam secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajarannya adalah 6.2.1 iaitu menyatakan maksud beriadah. 6.2.2 adalah menerangkan hukum beriadah berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya. Jadi melalui standard kandungan dan standard pembelajaran, objektif pembelajaran yang telah ditetapkan iaitu selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud beriadah dan hukum beriadah dengan betul. Yang kedua, menerangkan sekurang-kurangnya satu hukum beriadah dan dalil nakli tuntutan beriadah beserta terjemahan selepas aktiviti penekuhan dengan jelas dan betul. Jadi kemahiran berfikirnya adalah dengan menghubung kaitkan dan juga membuat kesimpulan. Yang ke-12 adalah gabung jalin di dalam pengajaran dan pembelajaran ini iaitu bahasa Arab dan juga ulum al-hadis. Jadi penyerapannya adalah bahasa Arab iaitu ayat matan. Dan yang ke-14 iaitu penerapan nilai yang telah diletakkan adalah berani, bertanggungjawab, bekerjasama, kesungguhan, amanah, patuh, keprihatinan, tekun dan yang terakhir tekun. Jadi amalan pedagogi masa kini yang digunakan atau dilaksanakan dalam pengajaran harian ini adalah kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi dan juga kemahiran kontekstual. Jadi yang kemahiran insaniahnya adalah kemahiran sosial iaitu kerjasama berpasukan iaitu kemahiran berkomunikasi. Jadi EMK dia adalah teknologi dan komunikasi. Penilaian adalah pengajaran dan pembelajaran. Lembaran kerjanya iaitu lembaran kerja. Murid menulis maksud dan hukum beriadah. Talaqi musyafahah membaca ayat dalil nakli dan terjemahan. Jadi bahan atau alat bantu mengajarnya adalah iaitu slide PowerPoint, video YouTube, lembaran kerja iaitu digunakan di dalam Jamboard, Padlet dan juga jigsaw puzzle. Jadi kita akan teruskan dengan bahagian pengajarannya iaitu langkah mukadimah. Langkahnya adalah mukadimah yang pertama selama 2 minit. Jadi murid akan membacalah doa penerang hati dan juga doa pemudahan urusan sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Jadi sebelum itu murid akan masuk ke dalam link pautan Google Meet terlebih dahulu yang telah disediakan oleh guru. Kemudian guru akan tunggu sehingga kesemua murid hadir dan guru akan memintalah salah wakil untuk membacakan doa. Jadi penerapan nilai dalam langkah mukadimah ni adalah berani, kesungguhan, rajin dan bertanggungjawab. Jadi kita akan teruskan dengan set induksi iaitu selama 5 minit iaitu video yang bertajuk senam ialah yang
yang seperti yang ditunjukkan di dalam gambar tersebut dan juga link yang telah disediakan, iaitu guru akan meletakkan dan menayangkan video. Guru meminta murid melakukan senaman tersebut bersama guru. Guru akan bertanyalah kepada murid setelah melakukan senaman tu yang telah dilakukan. Contoh soalannya adalah, mengapakah kamu lakukan senaman ini? Bagaimanakah perasaan kamu setelah melakukan senaman tersebut? Jadi murid akan memberikan jawapan di aplikasi Padlet yang telah disediakan oleh guru. Guru akan mengaitkanlah dengan aktiviti yang dilakukan dengan pelajaran hari ini. Jadi strateginya adalah berpusatkan bahan. Kemahirannya adalah iaitu pemerhatian dan juga menganalisis daripada video tersebut. Jadi bahan bantu mengajarnya adalah video dan juga Padlet. Kaedahnya adalah penilaian kendiri. Jadi ini adalah aplikasi Padlet yang telah disediakan. Boleh lihat. Jadi penerapan nilai daripada set induksi ni daripada murid adalah patuh, berani dan juga amanah. Jadi kita akan teruskan dengan langkah yang pertama, iaitu selama 10 minit dia punya masa yang ditetapkan, iaitu murid iaitu ada video faedah bersukan di YouTube juga. Jadi murid akan ditayangkan video berkaitan faedah bersukan. Jadi guru akan menghuraikanlah dan menjelaskan isi kandungan video tersebut. Jadi murid juga akan memerhati dan memahami isi kandungan video tersebut. Video itu berdurasi dalam 2 minit. 2 minit lebih sahaja. Jadi selepas itu juga guru akan menayangkanlah tajuk slide tahun 4, iaitu Mari Beriadah, yang telah disediakan oleh guru. Iaitu kemudian guru akan membaca slide tersebut dan menyatakan maksud dan hukum bersukan. Kemudian guru juga akan membacakan dalil yang terkandung dalam slide tersebut berserta terjemahannya. Jadi kemudian seterusnya guru akan meminta murid membaca maksud, hukum dan dalil berserta terjemahannya. Setelah selesai itu, jadi guru akan menerangkanlah maksud matan dan juga maksud matan tersebut satu persatu. Jadi guru menerangkan pengajaran yang boleh diperolehi daripada dalil. Jadi kemudian guru akan menerangkanlah juga pengajaran yang boleh diperolehi daripada dalil nakli tersebut. Jadi seperti yang boleh dilihat di sebelah kanan, itu adalah slide-slide yang telah disediakan. Jadi pengajaran ayat yang boleh diperolehi adalah kita mestilah menghargai tubuh badan dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat, sentiasa melakukan senaman dan juga yang terakhir makan makanan yang berkhasiat dalam pemakanan seharian. Jadi strategi bagi langkah yang pertama ini adalah iaitu berpusatkan bahan dan guru. Kemahirannya adalah pemerhatian dan juga mendengar. Kaedahnya adalah kaedah penerangan dan juga membaca. Jadi bahan bantu mengajar yang digunakan di dalam rancangan pengajaran harian ini adalah video, YouTube, PowerPoint. Jadi EMKD adalah teknologi dan maklumat. Nilai penerapan adalah berani dan juga kesungguhan. Jadi saya akan teruskan dengan langkah yang kedua, iaitu berselama 5 minit, iaitu sesi latih Tobi di mana menggunakan media interaktif seperti sebelum-sebelumnya juga, iaitu media interaktif yang berikutnya adalah Jamboard di Google. Jadi guru akan memberikan lembaran kerja Jamboard kepada murid dengan pautan yang telah disediakan. Jadi guru akan membahagikanlah kepada murid-murid ni kepada 4 kumpulan, iaitu 5 lelaki, 2 kumpulan lelaki dan juga 2 kumpulan perempuan. Jadi murid perlu menjawab lembaran kerja
di dalam Jamboard yang telah diberikan. Kemudian murid akan membincanglah dan menaip semula maksud dan dalil nakli yang telah dipelajari. Kemudian setelah selesai menjawab lembaran kerja Jamboard tersebut, murid perlu menyemak bacaan dalil nakli dan terjemahan kepada guru. Jadi kemudian juga murid yang dapat menjawab dan membaca dalil nakli dengan betul akan diberikan ganjaran. Ini adalah bagi langkah yang kedua, di mana murid akan mengisikan jawapannya di dalam Jamboard tersebut seperti yang telah disediakan di dalam gambar. Jadi strategi adalah berpusatkan murid, kaedahnya adalah tikrol dan juga talaqi musyafahah. Nilai penerapannya adalah kerjasama, rajin, bertanggungjawab dan kesungguhan, amanah dan juga berani. Jadi bahan bantu mengajarnya adalah lembaran kerja Jamboard, slide PowerPoint, lah. Kita boleh lihat ada juga slide PowerPoint yang disediakan lah. Jadi isi kandungan iaitu berkaitan dengan dalil nakli dan juga kefahaman daripada dalil tersebut. Dan juga ada hukum berwiadah. Jadi untuk langkah yang ketiga, di mana langkah ketiga adalah selama 5 minit iaitu permainan puzzle iaitu mari beriadah, di mana ini adalah latihan pengukuhan juga, di mana sebagai tarikanlah kepada murid dan juga peneguhan kepada murid, iaitu guru menyediakan permainan peneguhan menggunakan aplikasi jigsaw puzzle. Pautan yang disediakan diberikan kepada murid. Semua murid diminta menyelesaikan jigsaw puzzle tersebut. Murid yang dapat menyelesaikan dengan masa terpantas akan diberikan ganjaran. Jadi strategi berpusatkan iaitu berpusatkan bahan, pendekatannya didaktif, nilai penerapan amanah, tekun, kaedah belajar sambil bermain. Bahan bantu mengajarnya adalah jigsaw puzzle, IMK, adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi penutup bagi rancangan pengajaran harian saya iaitu selama 3 minit iaitu sesi merumus pelajaran, merumuskan pengajaran ayat, tasmik bacaan dalil nakli berserta terjemahan dan pengertian berwiadah. Jadi untuk tasmik ini guru akan pilihlah murid, wakil murid seorang 2 orang untuk membacakan dalil tadi dan juga pengertian mari beriadah. Jadi guru meminta murid membacakan pengertian beriadah dan dalil nakli berserta terjemahannya. Jadi guru memastikan pengajaran, tajuk dan dipelajari oleh murid. Jadi strateginya adalah berpusatkan guru, pendekatan bersepadu iaitu kaedah penerangan, merumus, talaqi musyafahah dan juga penerangan ini adalah nilai keprihatinan. Itu adalah saya punya RPH, iaitu rancangan pengajaran harian tahun 4. Jadi ada apa-apa soalan yang boleh diajukan kepada saya? Silakan. Okey, seterusnya kita pergi ke ada soal jawab lah. Ya, Fik? Ya betul. Boleh ajukan soalan yang anda ingin tanyakan kepada saya. Okey. Soalan yang pertama, mengapakah kamu memilih Jamboard dan video sebagai bahan media interaktif dalam PDP kamu? Okey, untuk menjawab persoalan tersebut, kenapa saya pilih Jamboard sedangkan banyak lagi aplikasi lain yang boleh kita pilih untuk media interaktif. Saya pilih Jamboard kerana ia lebih mudah untuk diuruskan dan juga murid senang fahamlah dengan paparan dan juga untuk menjawab soalan tersebut. Tidak sangat sukar untuk menggunakan Jamboard ni. Jadi murid yang berkemungkinan murid yang faham tentang teknologi atau menggunakan bahan media interaktif ni mungkin mudah bagi mereka, tapi berkemungkinan ada murid-murid yang tak faham sangat macam mana nak gunakan bahan media interaktif ni, berguna agak-agak sukar. Jadi Jamboard ni dia lebih mudah kerana dia ringkas dan juga cara menggunakannya dan sangat senang untuk faham.
dengan hanya klik di butang yang disediakan di sebelah kiri tersebut, di mana ada untuk menconteng, ada juga untuk memadam, ada juga untuk menggunakan sticky note untuk memberikan jawapan, dan juga menggunakan kotak teks untuk memberikan jawapan. Jadi sangat mudahlah untuk memberikan jawapan dengan oleh murid. Jadi tak sangat sukar. Jadi itulah jawapan saya untuk persoalan yang pertama. Ada lagi ke soalan yang ingin ditujukan? Okey, soalan yang kedua, iaitu bolehkah anda jelaskan aktiviti manakah yang dapat mewujudkan suasana pembelajaran secara berkumpulan yang interaktif? Okey, untuk menjawab soalan yang kedua, di mana aktiviti manakah yang boleh wujudkan suasana pembelajaran secara berkumpulan yang interaktif? Saya boleh katakan Jamboard ni lah. Jamboard ni sebab dia seperti yang saya maklumkan tadi, dia sangat mudah dan juga senang, dan murid juga boleh berbincang tanpa mengalami kesukaran lah. Sebab boleh terus meletakkan jawapan di situ, dan juga akan mewujudkanlah suasana bekerjasama antara kumpulan yang telah ditetapkan. Jadi murid akan sedialah macam berkemungkinan orang yang pertama dengan orang yang kedua akan meletakkan jawapan, dan ahli kumpulan lain memberikan jawapan kepada orang yang meletakkan jawapan tersebut. Jadi adalah mewujudkan suasana tolong-menolong, kerjasama, jadi rajin, amanah lah. Jadi kita boleh lihat secara langsung di Jamboard ni. Jadi wujudlah adanya aktiviti berkumpulan yang interaktif, yang ada kesefahaman. Jadi itu adalah jawapan saya untuk bersoalan yang kedua. Ada lagi ke soalan? Okey, soalan yang terakhir, apakah yang anda laksanakan untuk mengenal pasti sama ada PDP anda tercapai ataupun tidak? Okey, baiklah. Untuk menjawab soalan yang terakhir ni, apa yang saya laksanakan untuk mengenal pasti PDP saya ni tercapai atau tidak, saya membuatlah sedikit aktiviti peneguhan di mana seperti yang saya boleh tunjukkan adalah di langkah yang terakhir, itu langkah ketiga. Di sini saya menggunakan bahan media interaktif jigsaw puzzle. Kat sini juga murid secara tidak langsung murid menyelesaikan jigsaw puzzle ni, dan juga murid dapat membaca dia punya isi kandungan tersebut. Jadi secara tidak langsung murid akan mengingat. Jadi kemudian di mana sebelum mengakhiri kelas, saya akan meminta seorang atau dua orang wakil daripada dalam kalangan murid untuk mengenal pastilah sama ada mereka ni boleh memberikan jawapan yang betul ataupun tidak. Jadi daripada situ kita boleh mengetahui lah, dan juga dalam pemerhatian kita boleh tahu sama ada murid ni faham dengan pembelajaran kita, dapat diterapkan tak dalam pembelajaran kita. Jadi daripada situ kita boleh memahami keadaan dan juga suasana murid dalam pelaksanaan rancangan pengajaran harian saya ini. Jadi saya rasa itu saja ya persoalan yang ingin ditanyakan. Ya, betul. Okey, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi saya rasa sampai di sini saja bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.